Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Shalom dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan terus lihat tentang doa. Paripurna telah bagi tahu. Ini doa itu satu tajuk yang sangat besar. Sangat besar. Ada banyak aspek. Hari ini kita akan lihat tentang doa Tuhan, Lord's Prayer. Tolong buka ke Matius 6. Matius 6 ayat 9. Ini adalah ajaran Yesus dari atas bukit. Mari kita baca. Sepatutnya kamu berdoa begini. Ini Yesus mengajar pendengar dia. Inilah cara kamu berdoa. Sebelum ini kita telah belajar, Yesus telah kata jangan gunakan banyak kata ataupun jangan tercurah-curah kata-kata yang tak berguna. Jangan ingat sebab kamu buat doa yang panjang, Tuhan akan dengar dan mengabulkan permintaan kamu. Dan Yesus juga telah mengajar jangan salah gunakan doa untuk menarik hati orang kepada diri sendiri. Dan Yesus di sini dia mengajar murid-muridnya atau pendengar, dia kata sepatutnya kamu berdoa begini. Di Lukas 11 ayat 1 kita baca di mana murid-murid mereka tanya, mereka telah tanya kepada Yesus, Rabi, ajarlah kami cara berdoa. Ini bukan sebab mereka tak tahu berdoa. Anak-anak orang Yahudi, mereka semasa mereka masih kecil, mereka akan diajar cara berdoa. Dan bila mereka nampak Yesus, mereka tengok, ini jauh biasa. Oleh itu mereka minta. Dan Yesus di sini dari atas bukit, dia pun kata sepatutnya kamu berdoa begini. Ini doa Tuhan atau kita panggil family prayer. Ini kita semua ini semua bila anak-anak kita datang ke kelas perkisahan, kita akan ajar mereka dan kita akan suruh mereka menghafalkan doa ini. Mereka semua pun ni macam kau mesti hafal doa keluarga. Dan mereka akan menghafal. Di sekolah hari Ahad pun kita selalu mengajar dan suruh kanak-kanak menghafal. Dan bila kita datang ke gereja, ini satu doa yang kita sudah menghafal. Oleh itu bila kita dijemput untuk berdoa seperti diajar oleh Yesus, kita semua pun akan berdoa. Tapi kadang-kadang bila kita berdoa, adakah kita faham apa yang kita berdoa? Ataupun ini macam kita sudah kita terus berdoa? Ini adalah satu bahaya. Bila kita hanya macam kita berdoa saja, macam parenting, bukan. Kita mesti memfaham apakah Yesus mengajar. Ini doa Tuhan boleh dibahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, perhubungan kita dengan Allah. Yang kedua, perhubungan kita dengan manusia. Okey, ataupun apa yang kita perlu sebagai manusia bila dalam dunia ini. Yang bahagian yang pertama, kita boleh bahagikan kepada lagi 3 bahagian. Kita akan lihat satu-satu minggu ini dan minggu depan. Dan bahagian yang kedua,
pun boleh dibahagi kepada 3 bahagian. Tapi hari ini kita akan lihat introduksi. Yesus kata ni Bapa kami. Ini bukan dua bapa saya. Ini adalah itulah kita panggil family prayer. Bukan saja bila untuk keluarga saya. Bila saya kata kami, ini terlibat semua anak-anak di bumi ini. Tak kisah di Semenanjung atau di Sabah, Sarawak. Bila kita datang ke hadirat Tuhan atau bila kita kata Our Father, ini bermakna kita adalah satu keluarga yang besar. Walaupun mungkin kita tak dapat jumpa bertemu dengan saudara-saudara kita di Afghanistan, di UK ataupun di Indonesia, di mana saja bila kita berdoa, dari mana saja kita berkata Bapa kami, Bapa kami. Itu kata saya adalah salah satu orang di dalam keluarga yang besar. Kita panggil Bapa kami. Bila kita baca di sini Yesus mengajar. Ini seperti akan lihat ni Bapa kami. Tengok bukan Bapa saya, beri kami. Bukan beri saya. Makanan kami, bukan makanan saya. Ampunkanlah dosa kami, bukan dosa saya. Seperti kami, bukan saya. Terhadap kami, bukan saya. Bawa kami, bukan saya. Selamatkanlah kami. Tengok, semua pun kami. Lead us not into temptation. Us. Ini bukan untuk seorang. Dia kata ni Bapa saya, berilah saya, ampunkanlah saya, bukan. Ini adalah satu doa keluarga, keluarga Yesus. Dan bila kita berdoa, kita mesti bergembira di mana saja. Kalau kamu di kampung yang pendalaman, mungkin tak ada jalan, mesti nak naik bot. Bila kamu berdoa pun, kamu tahu orang di bandar adalah saudara kamu dalam Kristus. Saya ada saya nak kongsi sesuatu beberapa tahun yang lalu. Saya telah membawa anak-anak kita dari Sabah, Sarawak untuk outing ke tepi laut. Dan mereka pun muda kan, mereka terus masuk dalam laut. Mereka semua pun nak berenang. Ada seorang laut, dia datang kepada padri dan kata, jangan suruh anak-anak kamu main di tempat itu tempat memang bahaya. Mungkin dia kata anak buah, tak tahulah. Tapi untuk saya hanya dengar anak kamu. Saya pun rasa tengoklah saya. Dan tengoklah mereka pun semua pun cerah. All fair. Dari Sabah Sarawak. Tengok saya. Macam mana seorang India boleh jadi bapa kepada mereka? Tapi bukan dia yang saya rasa bukan dia yang cakap pada saya. Tuhan yang telah cakap pada saya. Dia kata, mereka adalah anak-anak kamu. Walaupun mereka dari Sabah, Sarawak, walaupun mereka jauh berbeza, mereka cerah. Saya dapat cakap lah. Okay? Tapi Tuhan kata mereka adalah anak-anak kamu. Dari hari itu saya anggap setiap anak-anak yang datang ke gereja ini, tak kisah dari Sabah atau Sarawak, saya menganggap mereka sebagai anak saya sendiri.
Bila saya berkata ni Our Father, saya kata wah, ini adalah keluarga Yesus. Oleh itu bila saya kata Bapa kami, wah, saya kata Bapa kami, ya. Tengok semua yang dalam gereja ini, semua yang berkumpul di rumah ini adalah anak Bapa. Oleh itu kita panggil Bapa kami. Kami, ya, ini sangat penting. Kita mesti bila kita panggil Bapa kami, kamu mesti menganggap, tak kisahlah. Tak kisah mereka dari SDA kah, mereka dari Methodist kah, mereka dari SIB kah, mereka dari RC kah, mereka dari Anglican kah, mereka dari Methodist. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat adalah anak saudara kita. Kita mesti menghormati mereka walaupun tradisi mereka boleh berbeza. Cara mereka menyembah Tuhan boleh berbeza, tapi kita adalah satu keluarga dalam Yesus Kristus. Sebab kita semua memanggil Bapa kami. Yang pertama, ingat, Bapa kami. Lain kali kamu nampak seorang dari gereja yang lain, jangan pandang rendah. Jangan kata mereka tak boleh pergi ke syurga. Bukan. Kita adalah anak Allah. Yang satu. Yang kedua, kita panggil Our Father, Bapa. Dalam bahasa English, Our, selepas tu Father. Oleh itu sekarang kita kan Bapa. Ini bila penginjil dulu bila mereka masuk ke pendalaman. Sekarang susah nak cakap pendalaman. Dulu nak naik perahu lah, tak ada jalan lah, tak tahu berapa hari kita naik perahu lah. Dan mereka pun telah masuk, bukan saja di negara ini, di beberapa negara. Dan bila mereka masuk, mereka nampak orang menyembah. Mereka menyembah kepada dewa sungai, mereka menyembah dewa pokok, mereka menyembah dewa hujan, mereka menyembah dewa angin, mereka menyembah, dan mereka akan memberi korban. Bukan sebab mereka mengasihi dewa sungai atau dewa pokok atau dewa batu. Mereka menyembah dan mereka memberi korban sebab mereka takut. Kalau mereka tak menyembah, kalau mereka tak bagi korban, mesti sesuatu akan berlaku. Kalau mereka tak bagi atau tak menyembah atau bagi korban kepada dewa hujan, mungkin banjir. Oleh itu mereka bukan sebab mereka mengasihi, bukan dewa yang mereka menyembah mengasihi mereka, sebab mereka takut. Mereka takut. Kehidupan mereka, agama mereka adalah ketakutan. Tapi bila penginjil mereka masuk, mereka kata, tak payah takutlah. Allah yang telah mencipta langit dan bumi, Allah yang telah mencipta sungai, Allah yang telah mencipta buaya, Allah yang telah mencipta segala-galanya adalah Bapa kita. Bapa? Jauh beza bukan? Dulu kami takut, memang kami takut kepada dewa hujan, dewa sungai, dewa buaya. Allah seperti Bapa tak? Jauh beza. Ini bila kita kata Allah. Itu yang kita Yohanes 3:16. Ini satu ayat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di mana Allah berkata, Allah sangat mengasihi. Allah sangat mengasihi. Tengok, Allah yang telah mencipta langit dan bumi. Dan segala-galanya yang kita nampak, yang tak dapat lihat. Dia mengasihi kita. Oleh itu kita tak payah menyembah, memberi korban kepada dia, sebab kita takut. Kalau saya tak menyembah, bagi korban, dia akan buat sesuatu yang jahat kepada saya. Bukan. Tapi kita baca dalam Yohanes 1:12. Walaupun Allah adalah Bapa, okay?
Ini adalah satu pemberian, satu hak. Pak Pari akan baca untuk kamu, Yohanes 1:12. Tetapi kepada mereka yang menyambut dia dan percaya kepadanya, mereka diberikan hak menjadi anak Allah. Puji Tuhan. Oleh itu saya tak payah menyembah satu dewa, sebab saya takut. Dia di sini dia kata kepada sesiapa sahaja, walaupun Allah mengasihi semua orang, tak kisah siapa mereka. Tapi kalau kita nak hak, kalau kita nak menerima hak ini, apa yang kita harus buat? Kita mesti menyambut. Dan kita mesti percaya dalam nama Yesus Kristus. Bila saya menyambut Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan bila saya percaya Yesus telah mati untuk saya dan Yesus telah bangkit, saya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Dan saya boleh memanggil Allah Bapa. Saya ingat tak ada agama yang lain mengajar pengikut-pengikut memanggil dewa yang mereka menyembah Bapa. Tapi Yesus telah memberi kita kuasa. Yesus telah memberi kita hak untuk memanggil Allah Bapa. Apa maknanya? Perhubungan. Ini menunjuk seperti seorang bapa, Allah pun mengasihi kita. Allah akan memberi kita apa yang kita perlu dalam kehidupan ini. Kasih Allah lebih besar daripada kasih ibu bapa kita. Itu yang kita lihat. Bapa mengasihi kita. Ini penting. Bila saya panggil Bapa kami, oleh itu saya kata, Bapa, saya datang ke hadirat kamu, bukan saya takut. Bukan saya takut Allah akan buat sesuatu yang jahat kepada saya. Bukan. Bapa, saya datang ke hadirat kamu sebab Allah, Bapa kamu mengasihi saya. Oleh itu saya datang, saya menyembah. Saya memberi kesyukuran. Saya memberi persembahan. Sebab Bapa mengasihi saya. Saya sangat menggembira. Saya sangat bersuka cita. Sebab Bapa mengasihi saya. Ini adalah hal yang kita menyembah Allah Bapa. Oleh itu saya bila berdoa, Our Father, Bapa kami. Dan ini yang pentingnya bila kita panggil Bapa. Ini adalah satu hak yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Tapi jangan ambillah ringan. Ini perhubungan. Kadang-kadang saya seperti yang tadi kata ni, walaupun Bapa, Allah adalah Bapa kita, dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang telah mencipta langit dan bumi. Tak ada kelemahan, tak ada dosa dalam dia. Kadang-kadang kita berbanding, kita kata di Sunday School kita nak ajar lah, ini bukan dengan niat yang jahat. Kita nak mengajar anak-anak, cara kamu berdoa seperti kamu cakap dengan Bapa. Okey, Bapa, Allah adalah seperti Bapa kamu. Saya pernah dengar satu cerita di mana di satu sekolah hari Ahad, mereka telah mengajar anak-anak mereka di sekolah hari Ahad, Allah seperti Bapa kamu. Minggu depan seorang budak tak datang. Cikgu pun heran mengapa dia selalu datang. Dia pun tanya mak, mengapa anakmu tak datang sekolah, dia okey kan? Mak kata dia okey, tapi dia tak nak pergi ke Sunday School. Tak nak ikut saya pergi ke gereja. Nanti cikgu pun dah pergi tanya lah, apa jadi. Dia kata, selepas beberapa minit dia kata, cikgu, kalau Allah seperti bapa saya temu Allah. Saya temu tu Allah. Dia jahat. Dia kata, mengapa? Nanti dia tanya mak. Dia kata, bapa dia tahulah, dia seorang pemabuk. Tiap-tiap hari dia balik, dia pukul saya, dia akan pukul anak-anak. Kita menjaga. Bila kita kata bapa Allah seperti bapa,
kita masih mengasihi dia terang ya. Walaupun dia adalah seperti bapa di dunia, bapa-bapa yang di dunia mengasihi, melindungi, akan memberi kita apa yang kita perlu, tapi dia lebih besar. Dia tak ada kelemahan. Dia tak akan buat seperti beberapa bapa, dia tetap apa mereka buat. Tak jaga keluarga, tak jaga apa-apa. Ini yang penting, kita mesti bagi tahu kepada mereka. Dan ini cerita, ini satu yang kita ingat. Bila kita datang ke gereja, jangan kita rasa, walaupun Allah adalah bapa kita, kita mesti menghormati dia. Sebab dia adalah Allah, dia telah memberi kita satu hak. Walaupun kita, we don't deserve. Walaupun kita adalah seorang pendosa, kita adalah orang pendosa, dosa, tapi dia telah memberi kita. Oleh itu jangan nak ambil ringan perhubungan ini. Bila kita datang, bila kita bapa kami, kita mesti ingat dia adalah Tuhan. Itu yang paling selalu kata, bila kamu datang ke gereja, kita mesti menghormati Allah. Walaupun dia adalah bapa kita, kita mesti menghormati dia ada di rumah. Macam di keluarga pun juga, bukan? Bila bapa ada di rumah, ada sikit anak-anak takut sikit lah. Sebab bapa ada di rumah, kita mesti membagi hormat kepada Tuhan. Jangan kata, bapa saya boleh buat apa-apa. Bukan. Bila kita datang, kita mesti hormati. Dan Farinah akhir ini ya, ini bapa kami. Dia adalah bapa untuk semua orang. Tak kisah mereka Iban kah, Melanau kah, dia India kah, China kah, dia adalah bapa untuk itulah. Dia mahu. Dia nak semua orang, semua manusia memanggil dia bapa. Dia telah dia mengasihi. Tapi kalau kita nak hak ini, kita mesti percaya. Kita mesti percaya. Dan bila saya berdoa, Bapa kami di syurga, saya datang ke hadirat Tuhan sebagai seorang anak. Kadang-kadang sebagai anak kita boleh duduk dengan bapa kita saja. Itu yang paling kata, bukan? Be still and know. Saya dulu saya satu malam, ini lama lah, semasa Rebecca masih hidup. Satu hari dia menangis. Malam dia menangis. Dia datang ke bilik Jeffrey dan Rebecca, mereka tidur di bilik yang lain. Tapi dia datang menangis. Dia tak tanya apa dia cakap. Dia takut. Dan saya tidur dengan bapa. Selepas pagi telah buat satu doa, berdoa dan tidur dengan bapa saja. Dia berbaring dengan saya dan saya nyanyi satu lagu, Shine Jesus Shine. Dia pun dia terus tidur. Mengapa? Dia tahu dia ada bersama bapa dia. Bapa dia akan melindungi dia. Bapa mengasihi dia. Macam itulah. Bila kita panggil bapa kami, perhubungan kita dengan Allah yang telah mencipta langit dan bumi. Allah seperti hubungan di antara anak dan bapa yang bapa yang sayang anak-anak dia. Dan kali bila kamu doa, bapa kami, dua perkara. Satu, ini bukan doa untuk seorang diri sendiri ya. Bila saya bapa saya, bukan. Ingat, kamu adalah seorang ahli dalam satu keluarga yang besar. Yang kedua, perhubungan kamu dengan di antara kamu dan Allah adalah seperti perhubungan seperti kamu dan bapa kamu yang sangat mengasihi kamu. Tuhan memberkati kamu. Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.